Di Malaysia terdapat pelbagai perayaan. Tahukah Anda perayaan-perayaan ini? Jom lihat. Perayaan Hari Raya Aidilfitri atau lebih dikenali sebagai Hari Lebaran untuk seluruh umat Islam di serata dunia. Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Hari Raya Aidilfitri merupakan hari raya yang disambut sempena tamatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana seluruh umat Islam menahan lapar dan dahaga beserta hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Pada pagi hari raya, mereka akan memakai pakaian baru dan bersolat di masjid. Mereka mengucapkan syukur, bertakbir, dan ziarah menziarahi pada ahli keluarga, orang tua, dan rekan-rekan. Yang paling mengasyikkan adalah apabila tibanya waktu menjamu selera bersama keluarga. Jamuan yang dihidangkan adalah seperti wajit yang dikombinasikan bersama beras pulut dan gula. Selain itu, ada juga ketupat. Akhir sekali, dodol yang digemari oleh orang dewasa dan juga kanak-kanak. Hari raya disambut dengan meriah berminggu-minggu sebelum perayaan tersebut menjelma. Suasana persiapan menjelang Aidilfitri telah pun dirasai. Lagu-lagu raya juga diputarkan di radio dan di televisyen. Selalunya, jalan lebuh raya utama dan lalu lintas akan mengalami kesesakan akibat kebanjiran warga bandar yang ingin pulang ke kampung halaman untuk merayakan sambutan Aidilfitri bersama sanak saudara dan ahli keluarga. Fenomena ini dikenali sebagai balik kampung. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting kepada orang Cina untuk menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Kalender Kamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Sambutan Tahun Baru Cina ditandakan oleh penjarahan ahli keluarga, saudara mara dan sahabat, serta penggunaan warna merah yang berlebihan. Pada hari sebelum Tahun Baru Cina, keluarga-keluarga Cina akan membersihkan rumah secara menyeluruh kerana mereka percaya bahawa pembersihan ini dapat menghalau nasib malang dan musibah. Mercun dibakarkan pada tengah malam bagi menanda bermulanya tahun baru dan dapat menghalau nasib malang. Tambahan pula, rumah dihias dengan pokok limau, dan bunga bagi simbol murah rezeki. Hari pertama Tahun Baru Cina merupakan masa apabila keluarga Cina menziarahi orang tua mereka dan ahli keluarga yang paling senior di seluruh keluarga mereka. Biasanya ibu bapa, datuk nenek dan moyang. Terdapat juga keluarga yang mengundang tarian singa sebagai upacara simbolik untuk menyambut Tahun Baru sambil menghalau puaka dan musibah dari rumah. Namun, pada hari pertama Tahun Baru Cina, mereka dilarang mencuci rambut dan memotong kuku. Malah, mereka juga dilarang menyapu rumah kerana dianggap sebagai tidak bernasib baik dan dipercayai menghilangkan tuah. Makan besar Tahun Baru Cina tidak lengkap tanpa pisang, kerana hidangan ini melambangkan kekayaan dan tradisi dan nasib yang baik. Hidangan-hidangan yang disajikan ketika Tahun Baru Cina kebanyakan banyak makna dan tradisi. Kaum keluarga Cina berkumpul bersama dan menyantap yang dipanggil makan besar. Pesta Keamatan ialah perayaan masyarakat Kadazan Dusun di negeri Sabah yang diamalkan pada setiap tahun pada bulan Mei selepas sahaja menuai padi. Perayaan ini diamalkan secara tradisional setiap tahun yang telah berlaku secara zaman berzaman. Terdapat pelbagai acara yang diadakan sempena Pesta Keamatan, contohnya seperti pertandingan tarian Sumazau. Tarian unik ini ditarikan bersampingan dengan paluan gong dengan mengangkat kedua-dua tangan ke paras bahu dan dikibar-kibarkan umpama seperti sayap burung yang ditarikan bersama dengan rentak lagu. Bukan itu sahaja, pertandingan nyanyian ataupun sugantoi dan juga pertandingan ratu cantik ataupun lebih dikenali sebagai unduk ngadau
juga diadakan pada pesta ini. Dan juga banyak lagi. Untuk menyambut pesta keamatan, mereka menyediakan pelbagai hidangan seperti kui mui dan air tapai. Perayaan ini diadakan selama 2 malam berturut-turut. Pada malam tersebut, upacara ataupun pemujaan semangat padi akan dilakukan sebagai tanda kegembiraan dan kesyukuran. Upacara ini berkaitan dengan kepercayaan yang dikatakan perlu dijaga dan dilayan dengan baik sebagai jaminan untuk menikmati hasil tuaian memuaskan dalam setiap musim penanaman. Tidak dilupakan juga dengan busana tradisional yang mereka gayakan dengan mengikut daerah atau suku kaum masing-masing. Seperti yang kita sedia maklum, etnik Kadazan Dusun merupakan sebuah etnik majority di negeri Sabah. Persamaan baju tradisi kaum Kadazan Dusun hanyalah 3 benda sahaja, yaitu fabrik hitam, rendah merah, dan emas. Yang membezakannya ialah terletak pada motif dan penggunaan bahan seperti manik dan labuci, serta potongan baju. Akhir kata, pentingnya untuk mengekalkan baju tradisi ini untuk menunjukkan kepada orang ramai, terutama yang bukan berasal dari Sabah, sekaligus menginginkan agar identiti kaum Kadazan Dusun ini sentiasa diingati orang lain. Hari Gawai ataupun Gawai Dayak adalah perayaan tradisi yang disambut oleh etnik Iban, Bidayu, dan orang Ulu di Sarawak. Gawai yang bermaksud perayaan dan Dayak pula adalah nama kolektif orang pribumi di Sarawak, Kalimantan, dan pedalaman Borneo. Hari Gawai dirayakan setiap tahun pada 1 Jun. Menurut sejarah, Hari Gawai dirayakan sebagai tanda berakhir musim menuai serta untuk melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada petara atas rezeki padi yang diperoleh pada musim tersebut. Persediaan untuk menyambut Gawai Dayak bermula pada bulan Mei lagi dengan penapaian tuak, yaitu sejenis minuman tradisional dalam komuniti Dayak. Penapaian tuak mengambil masa lebih kurang sebulan dan tuak melambangkan kekuatan tenaga dan keberanian hati tanpa berbelah bagi. Setelah siap membuat tuak, kaum wanita akan membuat kui mie tradisi orang Dayak seperti sarang semut, acuan, kui sepit, dan berbagai lagi. Kui mie yang telah siap akan disimpan ke dalam tempayan sementara menunggu tibanya Hari Gawai. Pakaian tradisional Sarawak, ngepan, dipakai oleh wanita dari suku kaum Iban. Ngepan lengkap dengan perhiasan perak, tembaga, manik, dan kain yang dibuat daripada pelbagai corak. Perayaan Deepavali merupakan perayaan agama di India. Ia disambut pada pertengahan bulan 9 Ashvin sehingga pertengahan bulan 11 yaitu bulan Kartika. Perayaan Deepavali disambut dalam 5 hingga 6 hari. Perayaan Deepavali atau Diwali menandakan kemenangan kebaikan terhadap kejahatan ataupun maksud simboliknya adalah kemenangan cahaya kepada kegelapan. Hari Deepavali bermula dengan menyapu minyak pijan di atas kepala dan badan untuk menyejukkan badan dan juga sebagai lambang penyucian badan serta membersihkan diri daripada segala kejahatan dan sifat dengki. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan baru, penganut Hindu akan sembahyang bersama keluarga di rumah serta mendapatkan restu ibu bapa dan orang tua sebelum mengunjungi kuil. Pada pintu masuk rumah penganut Hindu, hiasan kolam atau juga dikenali sebagai rangoli, yaitu hiasan bungaan halus yang dilakarkan dan pelbagai corak menarik dihasilkan hanya menggunakan tepung beras, kapur, serbuk kapur, atau serbuk berwarna. Tetapi, tahukah Anda hiasan kolam ini bukan sekadar hiasan saja? Kolam memiliki maksud sosial, kerohanian, dan simbolik padanya. Tidak meriah perayaan sekiranya tidak dihidang dengan aneka makanan yang enak-enak, bukan? Begitu juga dengan Deepavali yang terkenal dengan kepelbagaian juadahnya. Antara juadah yang dihidang dalam perayaan Deepavali adalah muruko, ladu, tosai, dan banyak-banyak lagi. Ya.
Pinjam 100 boy. Kas pinjam 100 boy.